Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sidang penonton yang dihormati, kita teruskan kolokium ini dengan sesi pembentangan utama 1. Dalam sesi pembentangan utama 1 ini, seramai 5 orang pembentang akan membuat pembentangan, iaitu pertama, Puan Siti Mariam Deraman dari SMK Bukit Payung Besut. Kedua, Encik Doni Dahlan dari SMK Datuk Permaisuri Miri. Ketiga, Puan Rosidah Abdul Murad dari Sekolah Kebangsaan Pendidikan Khas Tuaran. Keempat, Puan Adibah binti Ali dari SMK Putrajaya Persin 8-1. Kelima, Puan Fong Yin Leng dari SJKC Hualian, Pulau Pangkor. Kita dengarkan bersama pembentangan utama 1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cikgu Siti Mariam binti Deraman, Pengetua SMK Bukit Payung Besut, Terengganu. Alhamdulillah pada hari ini kita berkesempatan untuk bersama dalam program pembentangan amalan terbaik Kolokium PGB Prime 2021 peringkat kebangsaan. Saya telah pun bertugas sebagai pengetua selama 4 tahun dengan lantikan pertama pada tahun 2017 di SMK Renek Besut, dan kemudian pada 2018 saya telah berpindah ke SMK Bukit Payung. Dan untuk pengetahuan tuan-tuan, SMK Bukit Payung merupakan sebuah sekolah yang agak besar juga di daerah kami, di mana sekolah ini adalah merupakan sekolah grade A yang berada di kawasan luar bandar dalam DUN Dewan Undangan Negeri DUN Hulu Besut. Bilangan guru 103 orang sehingga data terakhir ini. Bilangan murid pun melepasi 1000 orang dan merupakan sekolah yang paling jauh lah ya, kalau dari sekolah jaraknya hendak ke pejabat pendidikan daerah, iaitu dalam 35 km. Walau bagaimanapun SMK Bukit Payung walaupun jaraknya jauh berada di kawasan pedalaman, tetapi telah pun berjaya membuktikan, SMK Bukit Payung telah berjaya membuktikan bahawa sekolah ini juga merupakan sekolah yang cemerlang, yang dapat dilihat pada hari ini saya paparkan kejayaan besar kami, iaitu dalam pencapaian STPM. Pada tahun 2019 STPM 2020, juga kejayaan sekolah dalam pertandingan FUSE peringkat kebangsaan dan juga jauhan dalam Spark Your Creativity Challenge Negeri Terengganu. Dan tuan-tuan, sebagai pengurus sekolah, ya, apabila kita menerajui sesuatu institusi, sudah tentu kita mempunyai harapan dan impian bagi meletakkan sekolah kita setaraf dengan sekolah-sekolah lain di negara kita, di negeri kita. Oleh sebab itu, bagi melakukan sesuatu amalan penambahbaikan, maka saya terlebih dahulu perlu mengenal pasti apakah isu yang ada di sekolah. Dan isu ini telah kita kenal pasti melalui analisis persekitaran yang kita laksanakan, di mana saya meletakkan dua isu ini, iaitu kaedah pengajaran guru yang konvensional dan pencapaian tahap penguasaan bahasa Inggeris yang tidak memberangsangkan. Ini kami ambil dalam kalangan murid-murid tingkatan 1, ya, yang perlu diberi penambahbaikan, dan kami definisikan isu ini. Kenapa kita perlu buat penambahbaikan kelas-kelas tingkatan 1 ini? Kerana kita percaya bahawa murid berkualiti itu akan hadir apabila adanya PDPC guru yang berkualiti. Jadi kurang kekreatifan atau inovasi PDPC guru ini perlu kita laksanakan penambahbaikan bagi memastikan satu program baru, kaedah baru PDPC yang menarik, bagi memastikan minat anak-anak pelajar akhirnya akan berubah. Dan semua ini telah pun saya kenal pasti melalui analisis persekitaran yang kami buat dengan menggunakan rajah tulang ikan Ishikawa. Berikutnya, kita lihat rasional kenapa kita sebagai pengurus sekolah perlu melaksanakan sesuatu program penambahbaikan. Saya kelaskan kepada 4 aspek. Yang pertama, dari segi organisasi saya. Sekolah saya, jika tidak ada sebarang program penambahbaikan sekolah, sebarang inovasi, maka imej sekolah saya sebagai sekolah TS25 sudah tentu akan terjejas. Dan peranan guru-guru di sekolah kami juga sudah tentulah akan dipandang kurang baik. Kita bimbang, ya, akan dipandang kurang baik. Jadi kita buat
program penambahbaikan. Kita nak pelanggan kita terutamanya ibu bapa mempercayai bahawa sekolah menengah kebangsaan Bukit Payung adalah sekolah terbaik untuk mereka menghantar anak-anak mereka. Dan masyarakat juga sudah melihat ya harapan tinggi, mereka meletakkan harapan tinggi melalui slogan kami Semkip ke Mercu. Jadi mereka telah meletakkan harapan tinggi, kita sebagai pengurus sekolah perlu memastikan, dan yang penting lagi adalah harapan negara bagi memastikan kita melaksanakan program-program penambahbaikan ini. Jadi bagi merealisasikan pengubahsuaian ataupun penyelesaian kepada isu tadi yang telah kita rumuskan, kenapa kita nak buat, bila kita nak buat dan sebagainya, ini dapat dilihat ya tuan-tuan, di mana kami telah pun mula melaksanakan, kami bercadang ya, telah melaksanakan satu program yang kami panggil PBL, berasaskan PBL, iaitu Project Based Learning. Apa yang kami nak buat? PBL. Apa yang kami buat? 3C Spark ataupun Taman 3C. 3C Spark kerana ini melibatkan bahasa Inggeris ya. Bila bermula pada Julai 2019, siapa yang terlibat pada peringkat awalnya adalah satu pasukan task force team yang terdiri daripada guru-guru bahasa Inggeris dan juga murid-murid tingkatan 1. Di mana kita nak laksanakan adalah di kawasan satu taman. Sebenarnya sekolah kami ada satu taman yang mungkin dahulunya taman ini cantik, tapi sekarang sudah pun menjadi kawasan terbiar di sekolah, yang kita bimbang takut menjadi nanti ya tempat membiarkan binatang-binatang berbisa dan sebagainya, maka perlulah kita buat penambahbaikan. Dan bila kita nak buat penambahbaikan, kami telah menetapkan sasaran ya, indikatornya, di mana melalui program ini kita mengharapkan peningkatan peratusan guru menggunakan PBL akan meningkat, yang akan dapat kita lihat melalui pencerapan akhir tahun. Begitu juga kita nak lihat yang pentingnya kemenjadian murid melalui tahap penguasaan murid. Sekurang-kurangnya 10% pencapaian murid berada pada TP4 dan TP5. Walaupun kita nampak 10% ini macam kecil, tetapi sangat besar bagi sekolah kami di sebuah sekolah di kawasan Hulu. Dan semua ini akan kita lihat dalam PBD fasa akhir. Dan apa yang kami nak buat ialah 3C Spark. Bagaimana kami melaksanakan program ini? Ya, bagaimana kita dapat lihat tuan-tuan di sini, kami membina rumah 3C, kami melakukan inovasi taman ini, menceriakan taman, membina balik ya taman-taman yang sudah pun uzur, membersihkan dan sebagainya. Ini adalah task force team kami. Walaupun nampak semua guru perempuan, di mana guru lelaki, sebenarnya kerana panitia bahasa Inggeris sekolah kami ini memang terdiri daripada guru-guru perempuan. Ini adalah pasukan task force team yang merupakan penggerak, dan kami melaksanakan program ini bermula dari minggu pertama melantik AJK dan sebagainya, sehinggalah kami selesai, sehinggalah kami melaksanakan jalinan jaringan, dan akhirnya kami menempa kejayaan ya melalui pertandingan yang dianjurkan oleh Kementerian Belia dan Sukan dan dengan kerjasama My Harapan. Jadi kalau kita dapat lihat ya sepanjang program pengisiannya, aktiviti di sini bagaimana membina sangkar, bagaimana ada meet and greet, maksudnya jalinan dengan pejabat veterina, dengan majlis daerah, dengan jabatan dengan Universiti Malaysia Kelantan, Fakulti Veterinar UMK. Ini satu jalinan yang sangat memberi impak yang besar kepada kami. Ini adalah proses kerja yang tuan-tuan kita tengok. Saya nak tuan-tuan melihat bahawa inilah sebenarnya tempat. Bayangkan bila kita masuk satu-satu sekolah, kita tengok tempat yang sebegini. Sangat menyediakan satu kawasan yang agak luas tapi terbiar begitu sahaja. Dan kita tengok pondok itu sudah pun menjadi tempat penyimpanan ataupun tempat pembuangan barang-barang yang sudah memang tidak digunakan lagi di sekolah kami. Dan ini semasa proses pembinaan. Saya nak sentuh di sini semasa proses pembinaan. Pondok buruk tadi kita ubah suai saja, dan yang membina pondok ini, yang memastikan pondok ini akhirnya menjadi taman yang kita panggil Taman 3C itu dibina bersama oleh murid-murid kami yang berlatih, mereka dibantu oleh ibu bapa juga. Ada ibu bapa yang bersama dan juga guru-guru kami lah ya. Alhamdulillah kita nampak di sini kejelekitan
antara semua pihak itu ada. Dan tuan-tuan, inilah Taman 3 kami. Jika tuan-tuan tengok macam pondok biasa sahaja, tapi pondok biasa bukan biasa-biasa, tapi dia membawa makna yang cukup luar biasa bagi kami warga SMK Bukit Payung, ya. Ini kawasan yang sudah dibersihkan, dan ini sewaktu kita merasmikan Taman 3C ini, saya je yang merasmikan taman ini, tak apa, ya. Tapi yang pentingnya sudah pun berlalu proses itu. Tuan-tuan, mungkin orang tertanya-tanya, pondok kecil itu ada cabaran atau tidak dalam melaksanakannya, ya, dalam memastikan kejayaannya. Pada saya mengharapkan semua kita memahamilah, ya, apabila kita melaksanakan satu-satu program penambahbaikan, kita tidak akan lepas daripada cabaran. Kita tidak akan lepas daripada komen dan sebagainya, tetapi kita mesti mencari jalan mengatasi setiap cabaran itu bagi memastikan apa yang kita impikan itu benar-benar menjadi kenyataan. Okey, kita lihat kembali apakah cabaran. Ini saya nak tuan-tuan lihat kembali, ya. Apakah cabaran? Cabaran tadi kita berhadapan dengan isu kewangan. Kita berhadapan dengan isu keyakinan guru. Guru kurang yakin, tapi bagaimana kita nak mengatasi masalah ini? Adanya sesi-sesi penerangan 5 minit di perhimpunan sekali seminggu, ya. Kutipan dana dan sebagainya. Alhamdulillah, akhirnya segala halangan ini, cabaran ini telah pun berjaya diatasi. Dan tuan-tuan, cuba lihat bersama-sama kami, taman ini telah membawa satu impak yang cukup bermakna kepada kami warga SMK Bukit Payung. Kita lihat di sini kepada murid lah, ya, impak kepada murid. Analisis yang kita buat berasaskan kepada data pentaksiran bilik darjah PBD fasa 2 tahun 2019 jelas menunjukkan bahawa kita berlakunya peningkatan, di mana pada tahap 5 itu sudah pun ada peningkatan, ya. Sebelum kita melaksanakan program kosong sahaja di situ. Yang penting saya nak maklumkan kepada tuan-tuan bahawa program ini telah berjaya menanam satu keyakinan yang sangat tinggi dalam kalangan anak-anak murid kami, ya. Guru-guru pula begitu bersemangat dan mereka mula merasakan bahawa satu-satu program penambahbaikan itu bila kita laksanakan bersungguh-sungguh dan bersama, insya-Allah kita akan capai kejayaan. Ini guru-guru kami, dan guru-guru kami pun kita nampak dengan jelas, ya, mula menggunakan PBL dalam PDPC mereka. Bagaimana kita dapat lihat? Kita lihat sendiri, ya, di taman ini. Apabila taman ini bukan sahaja digunakan oleh guru-guru bahasa Inggeris, tapi kita dapat lihat guru-guru pendidikan seni visual misalnya juga membawa pelajar untuk conteng-conteng dan sebagainya, melaksanakan berasas PBD, ya, melaksanakan PDPC berasaskan projek base, ya, berasaskan projek. Jadi ini merupakan satu situasi yang menggambarkan wujudnya perubahan di sekolah kami. Begitu juga guru-guru lain yang saya dapat lihat, ada guru sains, ada guru bahasa Melayu, ya. Selain itu tuan-tuan, kita juga nak lihat impak ini, ya, terhadap organisasi. Kita nak lihat impak ini terhadap organisasi kami, terutamanya sekolah kami, ya. Apabila program ini sebenarnya memasuki terlibat dengan pertandingan yang dianjurkan oleh Kementerian Belia dan Sukan bersama-sama dengan My Harapan. Jadi taman ini sudah tentulah di-upgrade apabila kita menyertai pertandingan untuk memastikan ia betul-betul berkesan dan menepati apa yang diimpikan, maka program ataupun jalinan dan jaringan itu adalah satu perkara yang sangat besar bagi memastikan keberkesanan apa saja program yang kita lakukan. Dan dalam konsep taman di sekolah kami, kita lihat di sini jalinan bersama Universiti Malaysia Kelantan melalui Fakulti Perubatan Veterinar. Melalui gambar ini kita dapat lihat, ya, pensyarah UMK datang sendiri, pantau tengok program pembedahan itu kembiri kucing telah pun dilaksanakan itu di sekolah kami, ya, memberi ruang kepada pelajar-pelajar kami merasai secara terus. Jadi ini memberi ruang yang sebelum ini tidak ada. Anak-anak ini rasa sangat gembira, ya,
dengan perubahan-perubahan ini dan situasi pembelajaran yang sebegini. Itu bersama dengan UMK. Ini kita tengok contohnya jalinan bersama Jabatan Veterina Daerah Besut. Pelajar-pelajar kita pergi ke Jabatan Veterina. Kucing ini dijaga ya tuan-tuan, ada lesen dan sebagainya, bukan sebarangan. Dan kesihatan kucing ini juga dipantau. Kucing ini ada kad. Ada kad ya, didaftarkan dan sebagainya. Jadi kita tidak ada masalah dari segi takut nanti ada jangkitan dan sebagainya. Mungkin ada kalangan kita yang tertanya bagaimana kalau kucing dipelihara dalam keadaan yang agak ramai di sekolah, memberi kesan kepada pengurusan najis ya. Okey, di sini kita dapat lihat di sekolah kami ada mata pelajaran pertanian. Macam-macam tanaman dilaksanakan dan najis-najis kucing ini diuruskan dengan kaedah kita menghasilkan baja kompos untuk kegunaan pertanian. Ini adalah antara yang terlibat. Itu disiplin pelajar tu tuan-tuan, di mana pelajar-pelajar yang ponteng kelas, yang tidak hadir ke sekolah, dia terlibat dengan program khidmat sosial. Kita panggil khidmat sosial ya, di taman ini, di Taman 3C, dan tidak ada masalah, mereka seronok. Okey, yang sangat membanggakan kita adalah apabila program ini menyertai pertandingan yang dianjurkan oleh Kementerian Belia dan Sukan dan My Harapan, di mana melalui Social Business Bootcamp yang diadakan di Akademi Kenegaraan Kuala Lumpur. Ini tuan-tuan dapat lihat ya, anak-anak pelajar kami pergi ke Kuala Lumpur bersama dengan kumpulan pelajar-pelajar yang lain, masuk camp, semuanya menggunakan bahasa Inggeris, tetapi cabaran ini berjaya dihadapi dan anak-anak ini mulai ada keyakinan yang tinggi, dan pada peringkat awal kami sudah memenangi top 5 ya, top 5 5 terbaik, dan akhirnya termasuk terpilih untuk memasuki bootcamp untuk peringkat yang akhir, dan akhirnya kami dapat johan di peringkat kebangsaan ya. Dapat johan ini, maka masing-masing mulalah yang kita istilahkan sebagai celik mata. Dan apabila kami pasukan sekolah kami mendapat johan pada peringkat kebangsaan, lebih manis lagi untuk dikenang apabila anak-anak ini telah terpilih, telah dijemput untuk mengadakan sesi perkongsian projek ini di Central University of Taiwan. Inilah satu kebanggaan, kejayaan yang boleh kita katakan kejayaan yang julung-julung kalinya, sangat manis untuk dikenang oleh warga SMK Bukit Payung. Dan tuan-tuan lihatlah di sini bahawa bendera kami, bendera SEMKIP, bendera SMK Bukit Payung akhirnya berkibar di Central University of Taiwan, dan anak-anak kami dari SMK Bukit Payung tidak lagi merasa terasing untuk melakukan sesi perkongsian walaupun di hadapan panel, di hadapan insan-insan yang hebat dalam bahasa Inggeris ya. Alhamdulillah, kami sangat rasa syukur. Dan tuan-tuan, apabila kita melaksanakan satu program penambahbaikan di sekolah, selain daripada kejayaan pada tahun tersebut, kita juga perlu memikirkan mengenai kemampanan program kita. Jadi untuk program ini, pelan kemampanan taman ini untuk tempoh 3 tahun telah pun digariskan seperti ini. Dan untuk tahun pertama itu memang sudah berhasil, di mana pelajar-pelajar kita sudah pun boleh menjual kucing-kucing terbiar yang sudah dijaga tadi kepada sesiapa saja yang berminat, guru, bahkan juga masyarakat luar. Harganya tidak mahal, tapi yang penting nilai keusahawanan dalam kalangan anak-anak kami sudah mula diterapkan, dan dalam kepimpinan kita sebagai pemimpin sekolah pun kepimpinan keusahawanan itu perlu juga diambil kira. Jadi guru-guru kami pun sebenarnya telah menjadikan taman itu tempat menyimpan transit contoh kucing-kucing mereka apabila mereka perlu keluar daerah dan sebagainya dengan bayaran yang tertentu. Jadi ini merupakan satu perkara yang sangat membanggakan, yang memberi ruang dan peluang bukan sahaja
PDPC formal dalam kelas, tapi anak-anak kami sudah dapat satu ilmu yang jauh lebih luas daripada itu. Dan akhirnya tuan-tuan, kita sebagai pengurus sekolah, terutamanya sekolah kita sebagai sekolah TS25, satu perkara yang perlu diberi perhatian ialah berkaitan dengan persekitaran pembelajaran bermakna. Pembelajaran anak-anak kita bukan hanya terhad di bilik darjah, tetapi juga kita nak supaya seluruh kawasan sekolah kita itu merangsang pembelajaran anak-anak. Oleh sebab itulah program penambahbaikan PDPC guru sangat perlu diberi perhatian, sangat perlu kita baiki bagi melahirkan suasana pembelajaran aktif yang boleh merubah minat dan sikap murid. Ya, bila boleh merubah minat dan sikap murid, yang dalam istilah TS25 kita katakan sebagai kemenjadian murid dan sekolah berkualiti itu tercapai. Bila tercapai ini goal saya ya, membawa SEMKIP ke mercu, sebenarnya boleh saya katakan sebagai benar-benar telah menjadi kenyataan. Sekian, itu saja perkongsian daripada saya. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pada hari ini saya akan berkongsi dan membentangkan satu tajuk perkongsian amalan terbaik yang bertajuk Impak Intervensi 363 ataupun kita panggil sebagai I363 dalam mengurangkan keciciran murid semasa pengajaran dan pembelajaran di rumah di SMK Datuk Permaisuri Miri. Pembentangan saya pada hari ini akan berkisar kepada 4 aspek utama ini, iaitu pengenalan, perancangan, pelaksanaan dan juga impak. Kita lihat dari aspek pengenalan. Saya berasal dari Bintulu, Sarawak, ditempatkan ke sekolah ini SMK Datuk Permaisuri pada bulan Januari tahun 2021 dan mendapat pendidikan awal di SMK Bintulu dan melanjutkan pelajaran saya ke Universiti Teknologi Malaysia dalam bidang bimbingan dan kaunseling. Saya ditempatkan di SMK Meradong sebagai guru bimbingan dan kaunseling dan kemudian berpindah ke SMK Bintulu. Dan pada tahun 2008 saya telah berjaya dalam permohonan sebagai guru cemerlang bimbingan dan kaunseling di J44, dan kemudian pada tahun 2014 telah diamanahkan sebagai penolong kanan petang di sekolah yang sama. Berpindah ke SMK Dalat sebagai penolong kanan hai awal murid pada tahun 2016, dan pada tahun 2018 diamanahkan sebagai penolong kanan pentadbiran di sekolah yang sama. Pada tahun 2020 saya telah diamanahkan sebagai timbalan PPD Sektor Pembelajaran di Pejabat Pendidikan Daerah Dalat, dan pada awal tahun 2021 ini saya telah diamanahkan sebagai pengetua di SMK Datuk Permaisuri Miri. Kalau dilihat dari segi profil SMK Datuk Permaisuri Miri ini, ditubuhkan pada tahun 1975, sebuah sekolah grade A terletak di Bandaraya Miri. Sekolah 2 sesi, kita juga ada kemudahan asrama yang berkapasiti sebanyak 64 orang, dan kita ada kelas PPKI. Setakat ini kita ada 21 orang murid PPKI. Enrollment kita seramai 1,237 orang dengan kekuatan 75 orang guru dan juga 17 orang kekitangan sokongan setakat ini. Sekolah ini adalah sekolah TS25 kohort kedua yang bermula tahun 2017. Selain daripada sekolah rintis STEM Executive Consultation di bawah IAB pada tahun 2019, dan juga sekolah Menti Kebat yang bermula tahun 2020. 61% daripada guru-guru kita ni adalah guru-guru muda yang berusia 40 tahun ke bawah. Dan juga 68% guru kita memiliki grade DG44 ke atas. Jadi majoriti guru-guru kita ini adalah guru-guru yang berpengalaman. Selain daripada 2 orang penolong kanan kita juga memiliki NPQL.
Okey, jadi inilah program intervensi yang saya ingin kongsikan pada hari ini, yang kita panggil sebagai intervensi 363, yang mengambil daripada nama ini diambil daripada jumlah murid yang kita kenal pasti sebagai tercicir ataupun tidak hadir dalam PDPR sepanjang beberapa minggu selepas sekolah ditutup kerana berada dalam zon merah pada 20 hari bulan April tahun 2021 ini. Kita sedia maklum pada awal tahun ini sekolah telah dibuka bermula 5 April dan beberapa hari selepas itu berikutan keadaan kes COVID-19 yang tidak menentu, dan Kerajaan Negeri Sarawak telah membuat keputusan untuk menutup sekolah-sekolah yang berada dalam zon merah, dan SMK Datuk Umar Seri Miri merupakan antara sekolah yang berada dalam zon merah pada masa itu, dan kita akur dengan arahan penutupan sekolah pada 19 hari bulan April 2021, dan bermula 20 April ini kita mengaktifkan semula PDPR ini, melalui platform-platform yang telah kita gerakkan seperti sebelumnya. Dan PDPR ni seperti kita sedia maklum, kita jalankan secara online dan juga offline. Okey, sedikit latar belakang berkenaan dengan program ini. Ia merupakan inisiatif pihak sekolah di bawah unit bimbingan dan kaunseling untuk mengurangkan keciciran PDPR dalam kalangan murid SMK Datuk Permaisuri Miri semasa dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan untuk Zon Miri pada tahun 2021. Tinjauan pelaksanaan PDPR kita ini yang kita gerakkan dan jalankan antara 20 April hingga 28 Mei mendapati seramai 363 murid berada dalam skala 3, iaitu kita panggil sebagai murid yang tidak hadir dan juga tidak menghantar tugasan yang diberikan oleh guru. Semasa membuat tinjauan ini, kita menggunakan 3 skala utama ini, iaitu kategori 1, skala 1, murid yang aktif dan menghantar tugasan. Skala 2, murid yang hadir sekali skala dan tidak konsisten dalam menghantar tugasan. Dan juga skala 3, murid yang tidak hadir dan tidak menghantar tugasan. Saya kongsikan sedikit data berkaitan dengan murid dalam skala 3 ini, di mana 363 orang murid dalam kategori ini daripada semua tingkatan. Dan ia meliputi 29.3% daripada murid-murid kita. Tinjauan yang kita jalankan semasa PDPR bermula 20 April yang lalu telah mendapati 4 faktor utama ini yang menyebabkan keciciran ataupun ketidakhadiran murid kita semasa PDPR ini, iaitu yang pertamanya adalah berkaitan dengan sikap murid yang menyumbang 35%, di mana murid dan ibu bapa juga mengadu murid dah lesu, bosan, letih, dan kurang bermotivasi untuk mengikuti PDPR. Sebab kedua adalah kekangan kewangan untuk murid-murid ini membeli data yang diperlukan untuk PDPR ini. Yang ketiga, murid yang tiada peranti selain daripada murid yang juga berkongsi peranti dengan adik-beradik di rumah dan lain-lain sebab menyumbang kepada 6%. Dari aspek dalam menggerakkan apa-apa aktiviti dan juga program di sekolah, kita telah memastikan penerapan budaya dan amalan PDCA ataupun Plan, Do, Check and Action dalam kitaran pelaksanaan setiap program yang dilaksanakan. Dan untuk program ini, kita telah menggariskan beberapa perancangan untuk dilaksanakan dengan berkesan oleh guru-guru kita. Kita telah membuat analisis data di kehadiran murid, tinjauan Google Form di kalangan murid dan ibu bapa, selain daripada mendapat maklum balas juga di kalangan guru-guru. Dan dalam mesyuarat pengurusan yang kita adakan, kita menganalisis dan juga
menilai semua data-data dan juga maklumat yang kita kumpulkan, dan di situlah tercetusnya kesegeraan untuk kita melakukan sesuatu perubahan untuk melihat KPI yang kita gariskan, iaitu menurunkan kadar ketidakhadiran murid semasa tempoh PDPR ini. Dan satu pasukan bertindak telah ditubuhkan, diketuai oleh Cikgu Ratna, guru bimbingan dan kaunseling kita, dan telah kita agihkan dan perincikan bidang tugas untuk mengupayakan kepimpinan di kalangan guru-guru kita. Intervensi yang kita jana ni, I363 ni, telah meletakkan beberapa strategi aktiviti yang telah diperhalusi dan dimutamatkan, dan proses dokumentasi seperti kertas kerja dan juga OPPM telah dibuat. Di samping penurunan kuasa kepada jurukuasa yang telah dilantik. Dari segi gerak kerjanya, kita telah sebarkan maklumat ini berkenaan dengan aktiviti dan program kepada guru-guru, kakitangan sokongan, ibu bapa melalui pelbagai platform secara berterusan sejak bermulanya aktiviti ini sekitar bulan Mei dan juga Jun yang lepas. Perubahan-perubahan, kejayaan-kejayaan kecil kita hargai, kita iktiraf melalui pelbagai kaedah kepada guru dan juga murid-murid kita. Dan impak dan kelestarian dinilai dari semasa ke semasa untuk tujuan penambahbaikan secara berterusan dan juga untuk kelestarian program untuk jangka masa yang panjang. Ini adalah jawatankuasa intervensi 363 yang kita gerakkan di bawah kepimpinan Cikgu Ratna Anak Ali sebagai penyelaras utama bersama dengan pasukan kaunselor dan juga MLT kita yang lain. Kita menerapkan gerak kerja sepasukan ibarat sebuah keluarga yang saling memerlukan satu sama lain dalam menyempurnakan setiap tugas yang telah diamanahkan. Dari segi aspek pelaksanaan, ini adalah contoh OPPM yang telah dibuat oleh jawatankuasa kita untuk tujuan pemantauan dan juga penilaian status pelaksanaan aktiviti-aktiviti dari semasa ke semasa, dan juga untuk memastikan aktiviti-aktiviti tersebut menepati dan mencapai objektif yang telah ditetapkan. Analisis data yang kita buat menggunakan live sheet untuk mengutip data kehadiran murid daripada guru-guru kita, dan murid-murid ini diletakkan dalam 3 skala utama tadi yang saya telah jelaskan, 1, 2 ataupun 3. Ini pula adalah pertemuan-pertemuan yang kita buat bersama dengan guru secara maya untuk mendapat maklum balas, selain daripada ibu bapa dan juga murid yang kita dapatkan maklum balas secara Google Form dan juga platform media, kumpulan WhatsApp dan juga Telegram kelas-kelas. Mesyuarat pengurusan taklimat guru, permuafakatan ibu bapa yang kita gunakan sebaik dan semaksimum yang mungkin untuk menyebarluaskan dan memaklumkan berkenaan dengan pelaksanaan aktiviti ini kepada semua, agar semuanya jelas dengan hala tuju dan juga peranan yang perlu dimainkan oleh semua pihak dalam memastikan kejayaan kita menurunkan kadar ketidakhadiran ataupun keciciran murid semasa PDPR ini. Ini antara aktiviti utama yang kita gerakkan, iaitu murid-murid seramai 363 orang ini dibahagikan kepada 41 orang guru di kalangan SLT dan MLT kita, termasuk saya sendiri. Ada 7 orang anak angkat, di mana kita telah membuat grup-grup Telegram atau WhatsApp masing-masing, dan di situlah kita melaksanakan pelbagai inisiatif dorongan, motivasi, sokongan kepada anak-anak kita. Dan kita juga masukkan ibu bapa sekali dalam grup tersebut untuk kita dapat meningkatkan hubungan erat dan keterlibatan ibu bapa dalam PDPR anak-anak mereka.
Dan ini adalah satu contoh juga yang saya kongsikan, aktiviti Jom Lepak yang dibuat oleh salah sebuah kelas, di mana kita mengadakan aktiviti sembang santai kepada bersama dengan murid-murid kita, di mana ia bertujuan untuk meningkatkan motivasi mereka dan memperjelaskan hala tuju sekolah, hasrat kepimpinan sekolah dan juga guru-guru dalam memastikan PDPR ini dapat berjalan dengan lancar dan berkesan kepada anak-anak murid kita, kerana hasrat akhirnya sudah tentulah kepada kemenjadian murid-murid kita. Okey. Jadi adalah contoh-contoh yang saya boleh kongsikan antara grup-grup WhatsApp yang telah ditubuhkan oleh guru-guru kita, dan sedikit conversation lah, contoh antara guru-guru dan juga anak-anak mereka. Okey, aktiviti lain yang kita buat juga adalah bantuan data internet oleh PIBG dan juga orang perseorangan yang telah menyumbang dana untuk menajar data internet kepada kumpulan murid-murid kita yang memerlukan. Okey, kita bekalkan data internet ini secara bulanan, dan agar untuk memastikan murid-murid kita ini tidak tercicir dan juga dapat mengikuti PDPR kita sama ada secara online maupun secara offline. Okey, dan kita juga meminjamkan peranti dan juga komputer riba sekolah untuk kegunaan anak-anak murid kita dalam PDPR di rumah masing-masing. Dan kita mengambil peluang itu juga untuk melaksanakan ziarah cakna di rumah-rumah murid kita sambil menepati SOP yang telah ditetapkan oleh pihak Majlis Keselamatan Negara dalam tempoh kawalan Perintah Kawalan Pergerakan ini. Di samping itu, kita juga telah memanfaatkan sumbangan orang perseorangan, guru-guru, kekitangan kita untuk melaksanakan kunjungan kasih mahabbah kepada beberapa keluarga murid kita yang kurang berkemampuan dan terkesan ekoran pandemik COVID-19 ini, dan kita memanfaatkan sumbangan tersebut untuk disampaikan kepada keluarga-keluarga murid kita yang terkesan daripada kumpulan I363 ini juga. Dan kita harap dan dengan sedikit sumbangan ini dan kunjungan ini dapat memberikan motivasi dan semangat kepada anak-anak kita dalam meneruskan perjuangan kita dalam PDPR ini. Antara hasrat yang di sebalik kita menggerakkan aktiviti-aktiviti sekolah ini ialah kita nak mengupayakan kepimpinan MLT dan juga guru-guru kita. Okey, di mana di situ kita melihat terselahnya potensi kepimpinan mereka yang diserlahkan melalui komunikasi yang berkesan, keupayaan untuk menginisiatifkan idea-idea baru, membuat keputusan yang terbaik dalam tempoh-tempoh sukar. Okey, dan ia kita pantau rapat melalui learning walk secara maya, melalui kumpulan-kumpulan media sosial, melalui pencerapan dan juga pemantauan di dalam Google Meet kelas guru-guru kita, dan juga penyemakan ERPH melalui platform Google Classroom. Dan kita juga sebagai sekolah menti Kebat melaksanakan penerapan kendiri Kebat PDP oleh semua guru secara bulanan. Di mana guru-guru kanan akan mengutip data-data penerapan kendiri ini untuk tujuan dianalisis, dan hasilnya nanti untuk tujuan kita melihat sumber-sumber sokongan yang boleh kita berikan, coaching, mentoring yang kita boleh berikan kepada guru-guru yang memerlukan dalam meningkatkan aspek kualiti PDP masing-masing. Selain daripada standard 4 yang kita memang manfaatkan sepenuhnya. Okey, kita meraihkan kejayaan guru dan juga anak-anak murid kita dalam tempoh PDPR ini. Sebahagian daripada inisiatif kita juga, kita menganugerahkan sebagai contoh ikon PDPR untuk guru-guru yang melaksanakan usaha-usaha yang inovatif dalam PDPR. Selain daripada ikon perkongsian amalan terbaik, guru-guru yang berjaya menonjolkan idea-idea baru dalam menarik minat anak-anak murid kita.
Selain juga ikon ICT di mana guru-guru berkongsi kemahiran dan kepakaran mereka kepada guru-guru lain, untuk memantapkan literasi ICT masing-masing untuk menguruskan PDPR ini secara berkesan. Dan kita telah memaparkan juga panitia dan guru-guru yang membuat pelaporan lengkap dari semasa ke semasa. Ini ada antara sijil yang kita boleh kongsikan, yang kita anugerahkan kepada murid-murid kita yang telah memberikan komitmen yang baik dalam PDPR ini, dan ia memberikan impak yang besar kepada murid-murid dalam menghadiri kelas PDPR secara berkesan dalam tempoh yang panjang. Sekarang kita lihat dari segi impak pelaksanaan. Impak yang pertama yang kita nak kongsi adalah dari segi jumlah murid yang tidak hadir untuk beberapa minggu di awal penutupan sekolah pada 2020 hari bulan April yang lalu, di mana 363 orang murid yang tidak hadir dari semua tingkatan. Dan selepas pelaksanaan intervensi 363 ini, kita melihat penurunan yang begitu signifikan, di mana majoriti murid kita telah mula hadir secara offline maupun online, dan hanya tinggal 3 orang murid yang belum dapat hadir atas berbagai faktor, dan kita telah berhubung dan mengusahakan penglibatan ibu bapa dan sebagainya, dan kita dapat melihat akhirnya kesemua murid kita sekarang telah dapat mengikuti PDPR kita sama ada secara offline maupun secara online. Selain daripada itu, kita melihat tinjauan impak intervensi 363 ini, di mana tinjauan di kalangan murid, ibu bapa telah mendapati bahawa motivasi murid telah meningkat dengan begitu baik untuk mereka mengikuti PDPR ini dengan lebih berkesan. Selain daripada impak positif yang telah dijelmakan melalui intervensi ini, kerana ia memberikan semangat apabila murid ini melihat guru-guru di kalangan pentadbir memberikan perhatian kepada mereka, dorongan, motivasi kepada mereka secara berterusan, maka semangat mereka pun meningkat, dan ia memberikan impak yang positif kepada kehadiran mereka dalam kelas PDPR. Dan majoriti juga bersetuju untuk program ini diteruskan pada masa-masa akan datang. Selain daripada itu, impak lain yang kita boleh lihat adalah peningkatan dari segi hubungan erat guru dan juga ibu bapa, di mana dari semasa ke semasa guru-guru juga perlu berhubung dengan ibu bapa untuk memberikan maklum balas berkenaan dengan penglibatan anak-anak mereka di dalam kelas PDPR ini. Dan ini telah mendapat respon positif di kalangan ibu bapa yang melihat usaha ini dapat membantu mereka untuk memastikan anak-anak mereka dapat terus terlibat dan juga aktif di dalam PDPR, sama ada secara online maupun secara offline. Semangat dan juga motivasi guru juga meningkat apabila melihat kehadiran murid-murid yang ramai dalam PDPR. Kadang-kadang kita sedia maklum, guru juga manusia biasa. Apabila murid-murid ni hadir 4-5 orang, 6-7 orang di dalam kelas yang sepatutnya dihadiri penuh 25 ke 30 orang murid, maka semangat guru pun kadang-kadang juga boleh menurun. Dan apabila melihat peningkatan murid yang hadir dalam PDPR ini, ia boleh memberikan motivasi dan semangat kepada guru-guru kita untuk terus berjuang dalam bidang pendidikan ini di era yang amat mencabar. Kita juga melihat peningkatan dari segi penglibatan murid dalam PDPR dan juga aktiviti kurikulum yang dijalankan secara maya sekarang. Dan sudah tentu aktiviti-aktiviti yang digerakkan secara PDPR ini mencetuskan pelbagai ruang dan juga peluang untuk guru-guru berinovasi dalam usaha untuk memantap dan memperbaiki kualiti PDP mereka dari semasa ke semasa.
Okey, kita juga mendapat maklum balas dan juga daripada guru-guru, murid, ibu bapa berkenaan dengan aktiviti ini, intervensi 363, dan sebagai tindakan susulan untuk langkah penambahbaikan dan juga kelestarian. Sokongan motivasi memang diperlukan dan perlu berterusan, okey, daripada semua pihak, guru-guru, guru bimbingan dan kaunseling, pentadbir, ibu bapa, kepada murid-murid kita agar mereka dapat terus konsisten dalam menghadiri PDPR sama ada secara online maupun secara offline. Selain daripada libat urus dan juga pemuafakatan atau engagement yang perlu diadakan secara kerap dan konsisten kepada ibu bapa dan juga guru untuk ibu bapa ini mendapat informasi dan juga maklumat terkini berkenaan dengan pembelajaran anak mereka secara PDPR ini daripada guru-guru mereka. Okey, kerana kita melihat libat urus yang aktif dan erat di antara ibu bapa dan guru akan membantu meningkatkan pencapaian dan juga prestasi anak-anak ini. Dan juga yang ketiga, memperkasakan peranan PIBKS dan juga PIBG. Kita sedia maklum PIBKS dan juga PIBG menyumbang peranan yang besar dalam kemenjadian murid dan juga kualiti sekolah, dan kita akan terus perkasakan dalam memastikan kelestarian aktiviti-aktiviti kita termasuk intervensi 363 ini agar ia bermanfaat dan berimpak kepada murid-murid kita. Okey, jadi itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh dan salam sejahtera. Indah berbalam si awan petang, berarak di celah pepohon ara. Pemanis kalam, selamat datang. Awal bismillah, pembuka bicara. Yang saya hormati panel penilai pembentangan amalan terbaik pengetua guru besar program residensi dan immersion Prime peringkat kebangsaan bagi tahun 2021. Saya, Rosidah binti Abdul Murad, Guru Besar Sekolah Kebangsaan Pendidikan Khas Tuaran Sabah, akan membentangkan amalan terbaik berjudul Go Digital Pengurusan Sekolah. Saya memilih standard kompetensi kepengetuaan sekolah Malaysia bidang 1 iaitu pengurusan dan kepimpinan organisasi. Bak kata pepatah, tak kenal maka tak cinta. Mari kita kenali profil sekolah Kebangsaan Pendidikan Khas Tuaran dengan lebih dekat lagi. Sekolah ini merupakan satu-satunya sekolah pendidikan khas yang dibina di negeri Sabah khusus untuk murid berkeperluan khas kurang upaya penglihatan. Sekolah ini telah ditubuhkan pada tahun 1990 dan saya merupakan guru besar yang ketiga mentadbir sekolah ini sejak ianya ditubuhkan. Bermula daripada bulan Februari tahun 2019 apabila menerima surat perlantikan jawatan sebagai guru besar di sekolah ini, bermulalah perjalanan saya untuk mengenali dunia pendidikan khas. Terdapat 31 orang guru di sekolah ini dengan dibantu seramai 19 orang anggota kaki tangan pelaksana. Terdapat 2 kategori murid berkeperluan khas di sekolah ini, iaitu murid kurang upaya penglihatan dan murid kurang upaya pembelajaran atau learning disabilities. Menjejakkan kaki untuk pertama kali ke sekolah ini,
Satu keadaan yang menarik perhatian dan agak mengejutkan saya pada ketika itu ialah tentang penyediaan rekod pengajaran guru dan juga bagaimana pentadbir membuat semakan mengikut kaedah lama. Pada tahun 2019, di kebanyakan sekolah di seluruh Malaysia, penyediaan rekod mengajar ini telah jauh lebih maju dan lebih canggih sesuai dengan penggunaan ICT dan ledakan dunia digital. Namun realiti yang berlaku di sekolah ini ketika itu jauh berbeza dan seolahnya terkebelakang 10 tahun dibandingkan dengan sekolah-sekolah yang lain. Dalam meneliti fenomena ini, saya menghadapi isu untuk mengatur perancangan sekolah berteraskan ICT. Hal ini kerana penggunaan ICT merupakan satu sifat berbentuk teknikal dan memerlukan kemahiran tertentu supaya ianya dapat diintegrasikan dengan sempurna. Cabaran utama menjadi seorang pemimpin sekolah dalam dunia berteknologi masa kini bukan hanya memberikan sokongan dalam semua aspek kepada kaki tangan bawahan, ia adalah bergantung kepada kemampuan pentadbir, guru besar dan guru-guru mengatur strategi bagi meningkatkan penggunaan ICT di sekolah dalam mengurus dan mentadbir sekolah itu sendiri. Bertitik tolak daripada keadaan yang saya hadapi pada ketika itu, saya menggunakan analisis SWOT untuk mengenal pasti kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang terdapat di sekolah ini untuk dijana bagi mendapatkan strategi terbaik untuk mengatasi isu yang dihadapi di peringkat sekolah. Daripada analisis SWOT tadi, kita telah membuat TAUS Metrik atau analisis TAUS bagi mengenal pasti isu strategik yang berlaku, iaitu penggunaan ICT dalam pengurusan organisasi di tahap yang rendah, dan juga kita menggabungkan elemen-elemen di dalam SWOT tadi untuk membina senarai strategi yang boleh dilaksanakan bagi menambah baik keadaan atau kelemahan yang berlaku di sekolah ini. Setelah kita menyenaraikan 6 strategi yang berkemungkinan yang dilihat kebolehan, keupayaan untuk dilaksanakan di sekolah ini, dan berdasarkan kepada penilaian strategik yang dilaksanakan, maka kita telah membuat senarai strategi mengikut keutamaan. Terdapat 2 strategi yang sangat sesuai untuk dilaksanakan setelah penilaian strategi dilaksanakan. Strategi yang pertama ialah gabungan di antara elemen kekuatan sekolah dengan peluang yang ada, iaitu strategi memantapkan pengurusan organisasi melalui penambahbaikan secara sistematik dalam pengintegrasian ICT, dan juga gabungan di antara elemen kelemahan dan peluang, iaitu meningkatkan kompetensi guru dalam penggunaan ICT. Isu strategi yang dikenal pasti ialah penggunaan ICT dalam pengurusan organisasi di sekolah ini masih berada di tahap yang rendah. Terdapat 4 punca yang menyebabkan timbulnya isu tersebut. Yang pertama ialah daripada segi aspek pentadbir itu sendiri yang kurang memberi penekanan kepada pengintegrasian ICT dalam pengurusan organisasi. Kurangnya dorongan dan juga sokongan kepada penggunaan
ICT di dalam pengurusan bidang di sekolah adalah menjadi satu keperluan kepada pemimpin sekolah bagi mengambil peluang serta nilai potensi ICT terkini yang memberi keuntungan kepada murid, guru dan organisasi sekolah. Seandainya sikap kurang ambil peduli ini tidak dibaiki, kesan kepada kualiti sekolah itu akan jauh ketinggalan dibandingkan dengan sekolah-sekolah yang lain ataupun pada era dan ketika ini yang mana penggunaan ICT itu sudah menjadi sesuatu yang patutnya diaplikasi dalam keseluruhan pengurusan organisasi di sekolah. Menurut Aromogam dan Som Sharif pada tahun 2018, kajian telah membuktikan ICT dapat meningkatkan kualiti sistem pengurusan dan pentadbiran organisasi dengan lebih cekap dan tersusun. Faktor yang kedua ialah daripada aspek kemahiran ICT dalam kalangan guru tidak digunakan secara optimum. Penilaian yang dilakukan terhadap faktor ini ada kaitan dengan faktor yang pertama tadi, apabila kurangnya dorongan dan tidak adanya medium ataupun kaedah bagaimana guru hendak menggunakan kompetensi sedia ada mereka di dalam pengurusan unit-unit kecil seperti pengurusan panitia, pengurusan bilik darjah, asrama yang tidak memberi penekanan kepada penggunaan ICT di dalam pengurusan tersebut. Dan yang ketiga, terdapat dalam 10 orang guru yang masih menggunakan ICT ini di tahap yang sangat sederhana. Guru-guru mempunyai asas teknologi ataupun kemahiran asas teknologi, tetapi kurang, masih kurang memperkasakan kemahiran ICT lanjutan yang melibatkan grafik, melibatkan animasi, multimedia dan yang terkini yang sepatutnya boleh menjadikan nilai tambah di dalam pengajaran guru-guru di bilik darjah, sama ada secara bersemuka ataupun dalam kaedah PDPR. Dan yang keempat, guru-guru berada dalam zon selesa. Seperti yang saya maklumkan sebelum ini, belum pernah diubah kaedah penghantaran rekod pengajaran harian guru itu sejak daripada tahun 1990 sehinggalah saya berada di sekolah ini pada tahun 2019. Jadi menurut Ahmad Rizal et al. Pada tahun 2015, rata-rata guru agak sukar untuk mengubah gaya dan teknik PDP mereka ataupun kaedah cara mereka mengurus kerja mereka kepada sesuatu yang baharu dan terkini seperti menggunakan ICT di dalam pengajaran. Dan ini mungkin kerana penggunaan ICT itu sendiri menuntut pengetahuan yang tinggi, kemahiran yang tinggi dalam kalangan guru-guru. Jadi apabila berada dalam keadaan yang zon selesa itu, tidak ingin untuk menerima ataupun meneroka sesuatu yang baharu. Intervensi yang dilaksanakan untuk mengatasi isu strategi dinamakan Go Digital Pengurusan Sekolah. Kita mencipta ruang dan peluang untuk guru-guru menggunakan kompetensi ICT mereka di dalam pelbagai aspek. Kita melibatkan semua warga sekolah di dalam pembudayaan penggunaan ICT di dalam pengurusan, dan bagi guru-guru di dalam pengajaran di bilik darjah, kita mengoptimalkan
penggunaan ICT di dalam pengurusan dengan menggunakan peralatan dan kemudahan yang ada serta melibatkan pihak-pihak luar untuk membantu agar guru-guru dapat mencapai kompetensi ICT ke tahap yang lebih cemerlang, dan seterusnya kita sentiasa memberi sokongan dan dorongan di dalam pelaksanaan pembudayaan penggunaan ICT di dalam pengurusan sekolah. Go Digital, pengurusan sekolah SK Pendidikan Khas Tuaran ini bermula dengan sistem ERPH yang menggunakan pelantar delima dalam kalangan guru-guru, dan yang kedua kita memperkenalkan penggunaan QR Code dan juga pautan. Penggunaan QR Code telah pun diaplikasi di kebanyakan sekolah, tetapi baru sahaja dilaksanakan di sekolah ini pada tahun 2020, dan selaras dengan era PDPR, Pusat Sumber Sekolah juga telah membuka satu peluang kepada murid-murid untuk membuat pembacaan melalui program Pusat Sumber Digital atau PSS Digital, dan juga kita mengupayakan PDPR secara digital untuk pengajaran dan pembelajaran guru yang lebih berkesan dan berkualiti. Terdapat dua objektif khusus yang hendak dicapai di dalam pelaksanaan program Go Digital pengurusan sekolah ini, iaitu yang pertama daripada segi aspek pengurusan organisasi untuk meningkatkan produktiviti, kecekapan dan keberkesanan pengurusan sekolah melalui pengintegrasian ICT, dan daripada segi aspek guru bertujuan untuk memantapkan kompetensi guru dalam penggunaan ICT ke tahap yang lebih cemerlang. Pelaksanaan program Go Digital pengurusan sekolah ini kita menggunakan One Page Plan Manager OPPM untuk kita mendokumentasikan dan memantau pelaksanaan program dengan lebih mudah lagi. Ini ialah carta perbatuan bagi pelaksanaan ERPH bagi tahun 2020. Dan seterusnya, pelaksanaan ERPH dan QR Code tadi berkembang kepada penggunaan-penggunaan di dalam unit yang lain, iaitu e-kehadiran, unit HEM, dan juga PSS Digital. Oh, ni mau clear lah ni. Stop. Pelaksanaan simakan ERPH pada tahun 2021 awal tahun ini, apabila masih lagi sekolah bersemuka, keadaannya sangat menjimatkan masa dan mendapat maklum balas yang sangat cepat daripada kedua belah pihak, sama ada dari segi pentadbir dan juga guru. Data disimpan dengan lebih sistematik dan mudah akses, serta kaedah semakan yang menjimatkan masa. Pautan MyLink PDPR ini sangat membantu guru-guru di dalam penyediaan laporan SPDPR dan juga beberapa tugasan yang berkaitan, di mana guru-guru dengan mudah boleh mengakses pautan-pautan tersebut seperti yang telah disediakan. Penyediaan bahan bacaan oleh guru pusat sumber di dalam pusat sumber digital sekolah. Pautan Padlet Activity PDPR merupakan sesuatu yang sangat menarik perhatian kita,
sesuai dengan pelaksanaan PDPR pada ketika ini, ianya seperti satu galeri, satu perkongsian dan juga sebagai satu evidence oleh guru-guru berkaitan tentang pengajaran dan pembelajaran yang dilaksanakan di bilik darjah masing-masing. Setelah pelaksanaan dalam tempoh setahun, program Go Digital Pengurusan Sekolah ini kita melihat keberkesanan program di dalam dua aspek, iaitu daripada segi aspek pengurusan, di mana sistem pengurusan data maklumat sekolah lebih sistematik, lebih mudah akses, dan yang pertama sekali yang paling ketara ialah simakan dan analisis ERPH lebih mesra pengguna dan menjimatkan masa. Dan seterusnya pemantauan dapat dilaksanakan dengan lebih efisien dan juga ini meningkatkan pematuhan SPI penyediaan RPH dalam kalangan guru. Maklum balas segera untuk tindakan penambahbaikan berlaku. Dan yang kedua daripada segi aspek guru, kompetensi guru dalam pengintegrasian ICT terutama dalam aspek penyediaan ERPH, bahan PDPR serta perekodan bertambah baik dan sistematik. Berdasarkan daripada data yang kita lihat, peningkatan bilangan guru yang menggunakan ICT meningkat. Sebelum program pada tahun 2019 itu hanya 19 orang guru yang mempunyai kemahiran yang agak baik dan peningkatan seramai 10 orang, iaitu data yang diambil pada bulan Ogos 2021 mendapati 29 orang guru telah dapat menggunakan kemahiran ICT ini di dalam PDPR mereka dengan baik. Pelaksanaan PSS Digital, kita melihat bagaimana murid-murid dapat menggunakan kemudahan PSS Digital ini di rumah dengan meningkatkan rekod bacaan nilam murid secara maya dan juga menjadi satu kebanggaan sekolah. Seorang murid tahun 6 di sekolah ini telah memenangi Johan Anugerah Tokoh E-Nilam kategori pendidikan khas penglihatan peringkat negeri Sabah. Dan ini merupakan satu bukti kepada kejayaan pelaksanaan PSS Digital di sekolah ini. Terdapat 4 cabaran yang dihadapi semasa pelaksanaan program ini. Yang pertama, sistem mesra OKU atau MBK penglihatan khususnya. Sistem yang turut memberi kesenangan ataupun kemudahan kepada staf OKU kerana terdapat 4 orang guru OKU penglihatan di sekolah ini. Dan yang seterusnya ialah sikap dalam kalangan guru-guru yang melaksanakan di peringkat pelaksana. Benda baru sentiasa sukar untuk dilaksanakan pada peringkat awal. Sikap yang sudah terbiasa zon selesa tadi adalah merupakan satu cabaran. Dan yang keempat, capaian internet sekolah yang tidak meliputi keseluruhan kawasan sekolah serta kemahiran digital yang lemah. Bukan semua warga sekolah, tidak semua bila berkaitan tentang kemahiran ICT ini, tidak semua orang mempunyai kemahiran yang baik. Berdasarkan daripada cabaran tersebut, kita menyenaraikan ada 5 cadangan penambahbaikan yang akan dilaksanakan untuk menambah baik program ini. Seterusnya untuk melestarikan pembudayaan penggunaan ICT di sekolah. Yang pertama ialah daripada segi aspek sistem mesra OKU atau MBK untuk bekerjasama dengan pihak pakar dan mendapatkan nasihat daripada warga OKU sendiri. Seterusnya dari segi aspek capaian internet untuk memperluaskan capaian internet di kawasan-kawasan yang telah dikenal pasti. Seterusnya untuk mewujudkan program peer coaching untuk meningkatkan sesi bimbingan antara guru melalui Professional Learning Community atau PLC. Dan kita bahas serat untuk membuat perkongsian menyebarluas program Go Digital Pengurusan Sekolah ini melalui program jalinan dan jaringan antara sekolah, khususnya sekolah pendidikan khas di Malaysia. Dan seterusnya daripada segi aspek pengiktirafan, memberi penghargaan dan pengiktirafan kepada guru dan murid.
Daripada pelaksanaan dan penilaian program, dapatlah dirumuskan bahawa pengurusan organisasi di sesebuah sekolah, sebagai seorang pentadbir, kita perlu untuk menjana penambahbaikan sekolah dengan penggunaan kemahiran ICT di dalam pengurusan organisasi secara komprehensif melibatkan semua pihak. Yang kedua, satu usaha yang berterusan untuk melestari penambahbaikan sekolah melalui pengintegrasian ICT yang sistematik dan berterusan dengan lebih berkesan. Dan yang terakhir, kesan daripada kejayaan dan juga usaha baik ini sudah pasti sekolah akan dapat mencapai kecemerlangan pengurusan yang menyeluruh dalam memperkasakan sekolah. Demikianlah tadi pembentangan amalan terbaik Go Digital Pengurusan Sekolah daripada Sekolah Pendidikan Khas Tuaran Sabah. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera diucapkan kepada yang berbahagia, doktor, tuan-tuan, puan-puan serta rakan-rakan peserta kolokium amalan terbaik PGB Prime 2021. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita diberi kesihatan dan peluang untuk berada dalam program ini. Saya Cikgu Adibah binti Ali, Pengetua SMK Putrajaya Pesisir 81, akan berkongsi salah satu amalan terbaik yang dilaksanakan di sekolah saya. Tajuk yang akan saya kongsikan pada kali ini ialah teknologi digital, pandemik membuka ruang pembelajaran. Apa yang ingin saya fokuskan di sini, yang dimaksudkan dengan ruang pembelajaran ialah ruang pembelajaran kepada guru-guru, iaitu bagaimana amalan ini dapat meningkatkan penguasaan teknologi digital guru-guru. Saya terpanggil untuk berkongsi tajuk ini ada disebabkan yang pertama ialah mandat yang kita semua sedia maklum, iaitu daripada anjakan ketujuh Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025, iaitu memanfaatkan ICT bagi meningkatkan kualiti pembelajaran di Malaysia. Daripada mandat ini jelas menunjukkan guru-guru perlu meningkatkan kemahiran teknologi digital bagi meneruskan tugasan mereka dalam era yang mencabar ini. Dan yang kedua, apabila dunia dikejutkan dengan pandemik COVID-19 yang melanda pada Mac 2020 yang lalu, kita menyedari dan melihat sistem pendidikan negara kita mula berubah. Norma kehidupan baharu yang perlu kita adaptasi. PDPR mula mengambil tempat menggantikan proses pengajaran dan pembelajaran yang berlaku di bilik darjah. Mahu tidak mahu, sebagai pendidik, kita semua perlu meneruskan agenda pendidikan. Sama ada bersedia atau tidak, guru-guru perlu terus melangkah mengharungi cabaran untuk memastikan pengajaran dan pembelajaran dilaksanakan. Murid-murid perlu belajar dan guru perlu mengajar. Jarak antara sekolah, guru dan murid semakin berjauhan. Ketiga-tiga elemen ini berada di tempat yang berasingan, tetapi mereka perlu dihubungkan. Bagaimanakah ketiga-tiganya boleh dihubungkan? Di sinilah jawapannya kenapa guru-guru perlu meningkatkan kemahiran teknologi digital mereka. Tuan-tuan dan puan-puan, objektif bagi amalan ini adalah yang pertama, untuk meningkatkan kemahiran teknologi digital guru. Yang kedua, untuk meningkatkan kreativiti guru dan menjadikan guru lebih inovatif. Dengan peningkatan kemahiran teknologi digital dan kreativiti, insya-Allah guru-guru akan lebih yakin melaksanakan PDPR. Ini adalah senario di sekolah saya, Sekolah SMK Putrajaya Pesisir 81. Kami mempunyai kekuatan 80 orang guru
dan sasaran saya adalah kesemua 80 guru menguasai 4 aplikasi dalam dilema, iaitu Google Classroom, Google Jamboard, Google Form dan Google Meet. Sebenarnya kami ada membuat kajian keperluan latihan guru dalam bidang teknologi digital ini. Daripada respon guru-guru, didapati mereka memerlukan latihan lebih daripada 4 aplikasi ini. Ini menunjukkan guru-guru memang memerlukan latihan serta bimbingan dan mereka bersedia untuk mendalami kemahiran teknologi digital. Untuk permulaan, saya sasarkan 4 aplikasi ini terlebih dahulu kerana 4 aplikasi ini merupakan aplikasi asas untuk guru-guru melaksanakan PDPR. Daripada soal selidik yang dibuat, didapati 7 orang guru yang mahir keempat-empat aplikasi ini. 38 orang boleh menggunakan keempat-empat aplikasi ini tetapi mereka kurang mahir. Dan 35 orang pernah menggunakan 2 daripada 4 aplikasi ini. Daripada kajian tadi, di sini adalah garis masa bagi pelaksanaan program ini. Dari Oktober 2020 sehingga Mac 2021. Kami sasarkan pada bulan April tahun 2021, 100% guru menguasai keempat-empat aplikasi berkenaan. Ini adalah soal selidik yang dijalankan dengan menggunakan Google Form, iaitu soal selidik berkenaan dengan tahap penguasaan teknologi digital guru bagi 4 aplikasi tadi. Yang kedua iaitu soal selidik tentang tahap keyakinan guru dalam melaksanakan PDPR. Yang ketiga, soal selidik berkenaan dengan tahap penguasaan teknologi digital guru, itu kami buat perbandingan daripada tahun 2019 sehingga 2021. Dan akhir sekali ialah soal selidik kepada murid, iaitu kami ingin melihat tahap kepuasan murid terhadap PDPR yang mereka ikuti. Sebelum memulakan program, pada bulan Oktober, saya membuat satu soal selidik untuk mengetahui tahap penguasaan teknologi digital guru-guru sekolah saya bagi aplikasi Google Classroom, Google Jamboard, Google Meet dan juga Google Form. Dan ini adalah dapatannya. Untuk pengetahuan, tahap kosong bermakna guru-guru tidak pernah menggunakan aplikasi tersebut. Tahap 1, mereka pernah mengguna tetapi sangat lemah. Tahap 2, boleh menggunakan tetapi kurang mahir. Tahap 3, mereka agak mahir dan tahap 4, mereka sudah mahir. Daripada carta yang ditunjukkan, didapati ramai guru yang agak mahir menggunakan Google Meet. Begitu juga dengan Google Classroom. Mungkin ketika ini guru-guru telah berada pada PKP 2.0 dan mereka pernah menggunakan kedua-dua aplikasi ini. Namun bagi Google Form dan juga Google Jamboard, masih ramai lagi yang memerlukan latihan dan juga bimbingan. Daripada dapatan tadi, kami mengambil beberapa inisiatif. Yang pertama iaitu melantik fasilitator dalam kalangan guru-guru yang mahir dalam 4 aplikasi tersebut, dan kami namakan mereka sebagai Digital Lab Senior Leader ataupun kami melantik mereka sebagai jurulatih utama dalam teknologi digital ini. Seterusnya kami merancang jadual pelaksanaan, maka bermulalah siri kursus bengkel dan juga PLC. Di sini suka saya kongsikan kursus bengkel dan PLC yang dijalankan adalah berbentuk santai. Saya ingin pastikan guru-guru berada dalam mood santai dan gembira, bukan dalam keadaan stres. Dan alhamdulillah kehadiran bagi siri-siri bengkel, kursus dan juga PLC ini sangat membanggakan. Apabila menggunakan aplikasi yang dinyatakan tadi, capaian internet adalah faktor utama. Daripada kajian persekitaran yang dibuat, didapati capaian internet di SMK Putrajaya PC81 kurang baik dan hanya dapat dijangkau di beberapa tempat tertentu sahaja. Oleh itu, inisiatif seterusnya adalah menaik taraf capaian internet di sekolah.
Kos yang dikenakan agak tinggi, oleh itu saya mengambil keputusan untuk melibatkan PIBG dalam hal ini. Alhamdulillah, PIBG bersetuju untuk membiayai kos menaik taraf capaian internet tersebut. Untuk fasa pertama, kosnya hampir RM10,000. InsyaAllah kami akan usahakan untuk ke fasa seterusnya. Kami berharap agar keseluruhan kawasan sekolah mempunyai capaian internet yang baik. Guru-guru juga digalakkan menyediakan peranti yang sesuai atau yang lebih terkini, up to date bagi melancarkan pembelajaran teknologi digital ini. Saya juga memberi saranan supaya menggunakan kemudahan pinjaman pembelian komputer supaya guru-guru tidak terbeban untuk mengeluarkan sejumlah wang yang besar nilainya untuk membeli komputer. Seperti yang kita maklum, apabila guru-guru diminta melaksanakan PDPR, guru-guru tidak diberi bantuan untuk komputer ataupun komputer riba ataupun capaian internet. Jadi inilah caranya supaya mereka dapat menyediakan komputer riba yang lebih baik. Dan Alhamdulillah ramai guru telah menyambut saranan ini dari bulan November 2020 sehingga Januari 2021, seramai 12 orang guru telah pun menggunakan kemudahan pinjaman pembelian komputer ini. Saya juga memberi ruang kepada guru-guru untuk mengadakan kelas dalam kumpulan-kumpulan kecil, sama ada dalam panitia yang sama atau rakan-rakan setugas yang mereka selesa. Ya, tujuan kelas-kelas ini supaya mereka lebih senang untuk berkongsi bahan, berkongsi ilmu dan juga boleh menunjuk cara bagaimanakah seseorang itu dapat menguasai kemahiran teknologi digital. Dalam masa yang sama juga, pemantauan PDPR dilaksanakan oleh pengetua, penuntun kanan, guru kanan mata pelajaran dan juga ketua-ketua panitia. Seterusnya, laman web sekolah. Laman web sekolah dihidupkan semula. Sebelum ini, laman web sekolah kurang aktif dan apabila pandemik ini berlaku, maka kami mengambil keputusan untuk menggunakan laman web sekolah ini sepenuhnya dan menjadikan laman web sekolah ini sebagai school single entry, iaitu pelbagai urusan boleh dibuat menerusi laman web sekolah ini. Akhir sekali, inisiatifnya ialah saya sebagai pengetua perlu menunjukkan contoh kepada guru-guru di sekolah saya. Saya sebenarnya bukanlah mahir dalam IT ini. Saya juga mengikuti bengkel, PLC dan juga kursus teknologi digital ini bersama-sama dengan guru-guru saya dan Alhamdulillah apabila saya dapat menguasai salah satu daripada aplikasi ini, saya juga berkongsi ilmu tersebut di dalam satu sesi bersama-sama dengan barisan pengurusan sekolah. Okey, ini dipaparkan contoh bengkel ataupun kursus ataupun PLC yang dilaksanakan secara berkala dalam mod santai dan juga gembira. Di sini disenaraikan impak program daripada pemantauan PDPR dan juga laporan yang diterima. Alhamdulillah, yang pertama, guru-guru lebih mahir dan kreatif serta inovatif dalam melaksanakan PDPR dan mereka juga lebih yakin dalam melaksanakan PDPR itu. Yang kedua, murid-murid lebih berminat dan murid-murid juga lebih kreatif. Dan yang ketiga, PDPR menjadi lebih menarik. Dan yang keempat, perluasan menggunakan teknologi digital di sekolah. Okay, di sini dipaparkan soal selidik bagi tahap penguasaan teknologi digital guru yang kami dapatkan pada bulan Mac 2021. Di sini dipaparkan catat bar menunjukkan jawapan daripada guru-guru. Tahap 1 dan tahap kosong sudah tidak kelihatan lagi dalam catat bar ini. Alhamdulillah, penguasaan teknologi digital guru semakin baik. Yang hanya ada di sini ialah tahap 2, tahap 3 dan tahap 4. InsyaAllah mudah-mudahan untuk tahap 4 itu akan bertambah dari semasa ke semasa.
Ini pula adalah perbandingan penguasaan teknologi digital mengikut tahun bermula tahun 2019 hingga tahun 2021. Untuk tahun 2021, ini ada dapatan pada bulan April yang lalu. Kelihatannya ada bilangan untuk sangat mahir, maksudnya carta bar yang berwarna hijau itu nampaknya lebih tinggi berbanding tahun-tahun sebelumnya, dan pada ketika ini saya mengharapkan agar pada bulan September ini saya mengharapkan agar bilangan guru yang sangat mahir itu akan bertambah dan yang lemah itu akan berkurang, insya-Allah. Okay, begitu juga dengan tahap keyakinan guru-guru dalam melaksanakan PDPR. Daripada carta ini, jelas kelihatan guru-guru lebih yakin dalam melaksanakan PDPR menjelang tahun 2021. Dapatan ini juga diperoleh pada bulan April yang lalu, dan saya pasti bar yang berwarna kuning itu sangat yakin menjadi lebih tinggi pada ketika ini. Jadi jika kita bandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, jelas kelihatan guru-guru semakin yakin untuk melaksanakan PDPR. Ini adalah dapatan daripada kajian tahap kepuasan murid selepas sesi PDPR. Data ini diambil secara kumulatif dari bulan Oktober sehingga bulan Disember tahun 2020. Didapati murid-murid memberi respon yang positif terhadap sesi PDPR yang mereka ikuti. Daripada data ini jelas kelihatan 93.5% murid menyatakan bahan yang digunakan sangat menarik. 94.27% murid menyatakan pembelajaran dalam talian dapat meningkatkan kefahaman dan pengetahuan mereka. 95.08% memberi respon proses pembelajaran dalam talian yang dijalankan sangat menarik. 95.19% menyatakan pelantar digital atau aplikasi yang digunakan oleh guru sangat memudahkan mereka untuk mengikutinya. Dan 93.32% murid teruja dengan cara guru melaksanakan pembelajaran dalam talian. Tuan-tuan dan puan-puan, PDPR yang dilaksanakan ini menjadi lebih interaktif, kreatif dan inovatif. Untuk pengetahuan semua, setelah guru-guru mula menguasai kemahiran teknologi digital, mereka teruja untuk mempelajari lebih banyak aplikasi dalam dilema. Pelbagai bahan interaktif untuk sesi PDPR telah dihasilkan. Secara tidak langsung, murid-murid juga menjadi lebih kreatif dan inovatif apabila mereka sentiasa didedahkan dengan pelbagai bahan interaktif sepanjang PDPR. Murid-murid juga diberi peluang untuk membuat tugasan menggunakan pelbagai aplikasi. Oleh itu, sebagai kesimpulannya, kedua-dua murid dan juga guru sama-sama dapat meningkatkan penguasaan teknologi digital. Dan ini merupakan impak yang sangat besar bagi saya. Selain itu, kemahiran teknologi digital yang dikuasai oleh guru-guru diperluas dan digunapakai dalam banyak urusan di sekolah. Bukan hanya digunakan dalam PDPR sahaja. Kemahiran teknologi digital ini digunakan dalam urusan penilaian dan pentaksiran sekolah, pengurusan aset dan penyelenggaraan di sekolah, dalam urusan unit co-curriculum dan juga dalam urusan hal ehwal murid. Pendigitalan dalam urusan-urusan ini telah dapat memudahkan dan meringankan tugas-tugas guru. Laporan juga dapat disiapkan dalam masa yang lebih singkat dan lebih sistematik. Dengan kata lain, ia dapat meringankan beban tugas guru. Untuk makluman semua, kami masih meneruskan bengkel santai teknologi digital ini untuk mempelajari aplikasi-aplikasi lain yang terdapat dalam Delima dan juga di luar Delima. Perkongsian ilmu digital ini bukan sahaja untuk guru-guru di SMK Putrajaya LPC 81, tetapi juga guru kami dijemput oleh sekolah-sekolah lain sekitar Putrajaya. Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Putrajaya juga
pernah menjemput guru daripada sekolah kami sebagai penceramah dalam bengkel pemantapan Delima peringkat Putrajaya. Saya sungguh berbesar hati jika ramai lagi guru dijemput untuk berkongsi ilmu ini. Guru agama, guru bahasa Arab, guru tasawur sekolah kami ada berkongsi kandungan mata pelajaran dalam YouTube seperti yang terpapar dalam layar ini. Way forward seterusnya, saya menyarankan guru-guru menjadi ikon digital bagi mata pelajaran mereka dan teruslah berkongsi ilmu, semoga dapat memberi banyak manfaat kepada orang lain. Hasrat saya supaya pendigitalan dalam pengurusan dan pentadbiran sekolah ini diteruskan dan bukan sahaja guru yang menguasai ilmu ini tetapi seluruh warga sekolah termasuk AKP bersama-sama menguasai teknologi digital. Harapan saya supaya dapat mewujudkan pembudayaan teknologi digital di SMK Putrajaya Persilapan 1 dan menjadikan laman web sekolah sebagai gerbang interaktif pengurusan sekolah. Mudah-mudahan apa yang dihasratkan dalam anjakan ke-7 Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 hingga 2025 iaitu memanfaatkan ICT bagi meningkatkan kualiti pembelajaran di Malaysia dapat direalisasikan. Paparan di layar menunjukkan contoh-contoh bagaimana laman web sekolah digunakan untuk pelbagai urusan. Saya sangat mengharapkan agar semua warga sekolah dapat meningkatkan kemahiran teknologi digital masing-masing. Sekian perkongsian daripada saya. Mohon maaf atas sebarang kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih kepada PPD Manjung dan JPM Perak yang memberi peluang kepada saya bagi berkongsi amalan terbaik pengetuaan Guru Besar Plan Peringkat Kebangsaan tahun 2021. Sebelum itu, saya memperkenalkan diri saya. Saya Wan Fong Ining, anak kelahiran Kampar Perak. Saya adalah pemegang ijazah sarjana muda dalam bidang matematik dan sains opsi Tanjung Mari. Sejarah perkhidmatan saya dalam bidang pendidikan telah bermula pada tahun 2002 apabila saya dilantik sebagai seorang guru di daerah Tindah Perak. Sejak tahun 2010, saya telah memegang jawatan sebagai penolong kanan
di beberapa pos sekolah EJKC di daerah Manjung Perak. Pada bulan November tahun 2018, saya telah diberikan kepercayaan untuk menjawat jawatan guru besar di EJKC Kuala 1 Bangkok. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, sekolah ini telah mula dibina pada tahun 1951 dan merupakan sebuah sekolah jenis kebangsaan Cina bersesi pagi yang terletak di Jalan Hasipongga, Bangkok. Sekolah ini digunakan sebagai sekolah grade A luar bandar yang mempunyai 18 orang tenaga pengajar dan 12 staf yang terdiri daripada 3 kaum utama. Manakala elemen murid sekolah ini adalah lebih kurang 150 orang murid yang terdiri daripada berbagai kaum. Antara kejayaan yang menjadi kenangan manis sepanjang saya menjadi guru besar di sekolah ini adalah menerima sijil kepujian daripada Tuan PBD Manjung kerana sekolah ini dianugerahkan sebagai Naik-Johan kategori sekolah rendah dalam kejohanan olahraga MSSD Manjung tahun 2020. Pada tahun yang sama, saya mengetuai pasukan sekolah ini mewakili negeri Perak ke persidangan Perak 2020 dan pada bulan Mac yang lalu, pasukan sekolah ini telah diumumkan sebagai pemenang kategori Perak dalam persidangan Perak 2020 peringkat kebangsaan. Selepas berkhidmat 2 bulan di sekolah ini, saya mendapati sekolah ini juga mempunyai isu atau masalah yang biasa berlaku di sekolah. Berdasarkan analisis SWOT yang telah dibuat, saya membuat kesimpulan bahawa 50% guru dan murid di sekolah ini berada di zon selesa. Seperti yang kita tahu, bahawa kemenjadian murid dapat dilihat melalui hasil keberkesanan proses persekolahan secara holistik. Sebagai seorang pemimpin sekolah yang berkombinasi menuju perubahan, saya membuat keputusan untuk memaju perubahan bagi memacu pembangunan dan pencapaian di sekolah ini. Barang sihat, otak cerdas. Memang tidak dapat dinafikan bahawa hasrat setiap sekolah adalah melahirkan murid yang seimbang dan harmonis dari segi jasmani, emosi, rohani, internet dan sosial. Tugas murid tidak hanya bergantung kepada bidang kurikulum semata-mata. Bidang kurikulum turut memberi faedah dan manfaat yang besar kepada murid. Salah satu komponen kurikulum ialah sukan dan permainan. Melalui kegiatan sukan, murid dapat mengembangkan bakat dan membina keyakinan diri, bersosial serta mempelajari perkara baharu. Maka projek Huaning yang membawa maksud Hard Work to Attain Leader Intelligence Active Knowledge yang diwujudkan dengan malamatnya membangunkan dan meningkatkan kecemerlangan sukan dalam kalangan murid. Berdasarkan data pertandingan 2018, didapati cuma satu pencapaian diperolehi dalam bidang sukan dan permainan. Oleh itu, saya memilih kaedah perancangan intervensi 5 langkah PILL untuk mengatasi masalah tersebut. Saya membimbing guru di sekolah saya mengikut 5 langkah yang perlu diikuti untuk mengenal pasti punca masalah dan menepati intervensi yang sesuai untuk mengatasi masalah tersebut. Saya berusaha mencemerlangkan sekolah saya dengan membangunkan guru sekolah saya dengan meningkatkan kemahiran mereka. Saya telah mewujudkan peluang pembangunan profesional bagi individu untuk mencapai kecemerlangan dan melatih mereka dalam keperluan pembangunan jangka panjang mereka. Sila lihat evidence yang dipaparkan.
Contohnya, aktiviti-aktiviti kolaboratif antara pihak sekolah dengan pihak di luar komuniti sekolah. Seperti perkongsian ilmu dan kepakaran daripada murid sekolah menengah dan atlet yang pengalaman atau antara kelab sukan dan permainan yang berlainan. Setiap hari, murid menjalankan latihan sukan dan permainan mengikut jadual yang ditetapkan. Kerana kita percaya bahawa latihan adalah suatu proses memperolehi dan memperbaiki kemahiran, pengetahuan dan sikap yang diperlukan untuk mempertingkatkan prestasi mereka. Inilah kesempatan bagi murid untuk menimba pengalaman dan ilmu semasa mengambil bahagian dalam pertandingan jemputan di kalangan sekolah berhampiran. Menurut Zamzarina, pengawalan ialah tindakan memastikan aktiviti yang dilaksanakan selaras dengan rancangan di mana melibatkan pelbagai alat pemantauan. Kemudian, rekod yang dicatat dibanding dengan pencapaian sebenar. Saya telah mengelola pasukan saya untuk melaksanakan tugasan melalui sokongan, pemantauan dan khidmat nasihat. Kita melaksanakan postmortem bagi mendapat maklumat untuk penambahbaikan. Tuan-tuan dan puan-puan, inilah proses kerja pelaksanaan dan pemantauan bagi projek Hualien. Atas komitmen dan kerjasama semua warga sekolah. Inilah impak projek Hualien yang telah dijalankan selama 2 tahun. Usaha dan kejayaan SJKC Hualien 1 telah membuktikannya kerana mendapat tempat naik johan keseluruhan dan 2 orang murid lelaki telah dianugerahkan sebagai olahragawan bagi kategori sekolah rendah bawah 11 tahun dan 12 tahun dalam kejohanan olahraga MSST Manjung tahun 2020 yang diadakan pada bulan Mac tahun lepas. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, saya telah menggunakan teori co-modal dalam pelaksanaan projek Hualien. Seperti yang kita tahui, co-modal digunakan ketika tujuan jelas di mana terdapat hubungan yang jelas antara input, proses dan output serta pencapaian rancangan projek dapat menilai. Berdasarkan carta ini, dapat jelas dilihat bahawa input projek Hualien, proses, program-program yang telah dilaksanakan seperti PLC, J dan J, kepimpinan dan output, maklumat dan objektif projek Hualien tercapai. Signifikan projek Hualien adalah seperti berikut. Signifikan projek Hualien. Kementerian berhasrat mewujudkan budaya kecemerlangan profesional teladan rakan setugas, iaitu guru membimbing dan mendorong satu sama lain, berkongsi amalan terbaik dan memastikan rakan setugas bertanggungjawab menepati standard profesional. Unsur PLC dalam pelaksanaan projek membolehkan pembudayaan sekolah yang menggalakkan pembelajaran guru secara kolaboratif untuk melaksanakan penambahbaikan. Projek Hualien boleh dipraktik oleh sekolah lain tanpa kira jenis dan aliran. Ini kerana unsur PLC dalam projek ini membolehkan para pendidik yang komited dan bekerja secara kolaboratif serta berterusan dalam membuat inquiry atau kajian tindakan untuk mencapai prestasi yang lebih baik. Projek Hualien adalah amalan kerana aktiviti yang dilakukan dan latihan yang kebiasaan adalah selaras dengan definisi amalan dari Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka edisi keempat. Projek Hualien bukan sekadar satu projek sahaja, tetapi satu usaha dan pendekatan yang berterusan walaupun menghadapi banyak halangan dan kekangan, terutama semasa pandemik COVID-19. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan,
SJKC Huaran 1 telah menganjurkan virtual run Warrior Never Stop yang pertama di sekolah Manjung Perak pada tahun 2020 bagi menggalakkan amalan hidup sihat di kalangan warga sekolah, khasnya murid-murid sekolah ini. Penganjuran ini melibatkan aktiviti larian dengan jarak 3 km secara maya. Pernyataan ini adalah percuma dan PIBG sekolah ini turut menanja pingat dan hamba kepada 30 orang peserta pertama. Semua peserta diberikan sijil pernyataan dan hadiah misteri. Saya telah menunjukkan berkepribadian tinggi kerana membuat refleksi sendiri untuk meningkatkan kualiti peribadi secara berterusan serta mempamerkan nilai baik dalam pemikiran serta amalan untuk menyumbang kepada sekolah dan komuniti di sekeliling. Saya membangun potensi guru-guru saya seperti berbincang dengan mereka supaya menghasilkan video untuk ditayangkan semasa talimat pelaksanaan virtual run semasa dalam talian. Murid-murid diberi penjelasan mengenai terma dan syarat penyertaan serta cara mod turun aplikasi kesihatan yang dicadangkan. Murid-murid juga dididik dan dibimbing mengira masa, mengukur jarak, mengambil screenshot pada komputer riba atau telefon pintar dan cara mod naik evidence ke dalam sistem pengukuran data berdasarkan paudan yang disediakan. Mereka juga diingatkan supaya sentiasa menjaga kesihatan dan mengamalkan pematuhan prosedur operasi standard SOP yang boleh memerangi penularan pandemik COVID-19 di negara ketika ini. Narrow Stop Training. Serangan pandemik COVID-19 telah mengubah corak kehidupan manusia, merecatkan pertumbuhan ekonomi dan turut menjejaskan sistem pendidikan. Jika dahulu aktiviti pengajaran dan pembelajaran PDP secara konvensional, namun kini sebaliknya apabila dunia pendidikan berada dalam alam maya. Hampir 18 bulan keadaan negara berdepan penularan jangkitan pandemik COVID-19 yang menggugat rutin sosioekonomi dan pendidikan sejagat. Ia dilihat telah memaksa sekolah untuk bertindak memperkasakan sistem pembelajaran dalam menanggapi cabaran krisis COVID-19. Lantaran itu, sebab kerajaan Malaysia mengisytiharkan Perintah Kawalan Pergerakan PKP bermula hari bulan 18 Mac tahun 2020. Kementerian Pendidikan Malaysia KPM telah mengaktifkan sesi pembelajaran menerusi PDBR bermula pada hari bulan 1 April tahun 2020. Justru sebagai pemimpin sekolah, saya terus mengambil beberapa tindakan supaya proses pembelajaran di sekolah ini masih lagi berlaku dan diharapkan murid juga mampu belajar walaupun berada di mana-mana sahaja supaya jangkaan maklumat dapat kita capai seperti yang diharapkan. Semua aktiviti sekarang berlangsung dengan norma baharu, di mana murid-murid SJKC Huaran 1 bersukan secara bersendirian di rumah dan direkam gambar atau video oleh ibu bapa mereka selepas PDBR secara maya. Pendek kata, projek Huaran terus dilaksanakan dengan kaedah lain dalam menghadapi norma baharu. Alasan bukan halangan. Halangan merupakan cabaran. Cabaran memerlukan dorongan. Dorongan memimpin harapan. Harapan membawa kejayaan.
Kejayaan dicapai jika usaha diteruskan. Sebagai konklusi, projek Hualien dijalankan secara berterusan. Projek ini berfokus membina kemenjadian murid. Projek ini dapat meningkatkan pencapaian murid dalam bidang core kurikulum berdasarkan kekuatan sedia ada. Semua pihak dapat memberi komitmen bagi menjayakan setiap aktiviti yang dirancang. Pembudayaan projek ini bukan sahaja dapat meningkatkan pencapaian murid dalam bidang core kurikulum, malahan bidang kurikulum dan sosial murid juga. Untuk maklumat tuan-tuan dan puan-puan, PPD Manjung telah menjumpa saya untuk membentangkan perkongsian amalan terbaik ini dalam sesi perjumpaan profesionalisme PGB Daerah Manjung bilangan 3 tahun 2021 secara dalam talian. Saya berasa bangga kerana projek Hualien diiktiraf sebagai amalan terbaik dan seterusnya boleh dicontohi oleh sekolah-sekolah lain. Pada pendapat saya, melalui amalan terbaik yang dilaksanakan, sesebuah sekolah itu bukan sahaja beroleh manfaat melaluinya, tetapi juga dapat menyemai budaya, menghargai dan menyayangi sekolah dalam kalangan warganya, khususnya dalam kalangan anak muridnya. Amalan terbaik yang dilaksanakan di sesebuah sekolah itu akan menjadi lebih bermakna dan bermanfaat jika cetusan ideanya, objektif, matlamat dan hala tuju amalan tersebut dikongsi bersama, baik dalam kalangan pentapil, guru-guru, murid-murid dan juga ibu bapa. Inilah pembentangan amalan terbaik yang saya kongsi pada hari ini. Sekian, terima kasih. We plan, we check, we do, we act. Telah sama-sama kita dengarkan tadi pembentangan utama 1 oleh 5 orang pembentang. Semoga kita beroleh manfaat daripada perkongsian tersebut. Setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih kepada semua para pembentang. Dengan itu, sesi kita akan berakhir untuk hari ini dan akan diteruskan lagi dengan sesi pembentangan selari slot 1 pada hari esok pukul 9 pagi. Selamat berehat dan sekian terima kasih.